Hello. Salam sejahtera kepada semua. Saya Tio Max. Saya suka makan burger. Hari ini kita akan membincangkan pembezaan peringkat pertama iaitu dydx bagi fungsi y sama dengan ax kuasa n dengan keadaan a dan n ialah pemarah. Sebelum itu, kita perlu faham apakah rumus terbitan pertama dydx bagi fungsi ini. Jika kita diberi fungsi y sama dengan ax kuasa n, maka dy dx sama dengan a darab dengan n darab dengan x kuasa n tolak 1. Mungkin anda tertanya-tanya bagaimana ahli matematik boleh mendapat rumus terbitan pertama ini untuk fungsi y sama dengan ax kuasa n. Sebenarnya, rumus ini didapati melalui pemerhatian pola daripada penggunaan prinsip pertama. Masih ingat tak? Dalam video yang lepas, kita telah belajar bagaimana mendapat dy dx melalui pembezaan prinsip pertama. Kita menggunakan 4 langkah dan konsep had untuk mencari dy dx. Dan rumus yang kita dapati ialah dy dx sama dengan had bagi delta y per delta x apabila delta x menghampiri kosong. Bahagian ini kita telah belajar. Dan rumus ini sebenarnya sangat bagus. Cuma terdapat satu kelemahan, iaitu jalan kerja untuk mendapat dy dx agak panjang dan kompleks. Maka ahli matematik melakukan penyelidikan dan pemerhatian berdasarkan jawapan yang diperoleh daripada prinsip pertama. Tujuannya adalah untuk memendekkan jalan kerja dan mendapatkan rumus yang lagi memudahkan kita. Okey, sebagai contoh, di sini kita ada 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah y sama dengan 3x kuasa 1. Fungsi yang kedua ialah y sama dengan 3x kuasa 2. Dan fungsi yang terakhir ialah y sama dengan 3x kuasa 3. Kesemua fungsi ini adalah dalam bentuk y sama dengan ax kuasa n. Dengan keadaan a dan n ialah pemarah. Jadi kita lihat fungsi yang pertama. Kita ada y sama dengan 3x kuasa 1. Dengan keadaan a ialah 3 dan n ialah 1. Manakala untuk fungsi yang kedua, kita ada a ialah 3 dan n ialah 2. Dan akhir sekali, kita ada a ialah 3 dan n ialah 3. Apakah yang kita perlu buat sekarang ialah, jika kita melakukan pembezaan dengan prinsip pertama, seperti dalam video yang lepas, kita akan memperoleh jawapan seperti ini. dy dx sama dengan 3 bagi fungsi ini. dy dx sama dengan 6x bagi fungsi ini. Dan akhir sekali kita ada dy dx sama dengan 9x kuasa 2 bagi fungsi ini. Berdasarkan 3 jawapan ini, apakah yang kita boleh perhatikan? Sebenarnya terdapat pola bagi jawapan ini. Okey, kita mulakan dengan dy dx sama dengan 6x. Cuba tanya diri, bagaimana kita boleh mendapat 6? Sebenarnya 6 adalah hasil darab 3 dengan 2. Jadi saya boleh tulis 3 darab 2. Kemudian tanya pada diri, x ini bagaimana datang? Sebenarnya ia berasal daripada x kuasa 2 tolak 1. Setuju tak? Sebab 2 tolak 1 masih dapat 1 kan? Iaitu x kuasa 1. Sama seperti ini. Jadi kalau saya ubah 6x kepada bentuk ini, tak ada masalah kan? Tujuan saya menulis ini adalah untuk mendapatkan suatu pola supaya akhirnya kita boleh dapat rumus ini. Sekarang kita proceed dengan dy dx sama dengan 9x kuasa 2. Tanya pada diri, 9 ini bagaimana datang? Sebenarnya 9 adalah hasil darab 3 dengan 3. Jadi saya boleh tulis di sini 3 darab 3. Kemudian tanya pada diri, x kuasa 2 bagaimana datang? Asalnya ialah x kuasa 3. Tetapi sekarang ialah x kuasa 2. Maksudnya, kuasanya sudah diturunkan sebanyak 1. Okey, jadi saya boleh tulis x kemudian 3 tolak 1. Okey, tadi y sama dengan 3x kuasa 2. Asalnya dia x kuasa 2. Tetapi dy dx ialah 6x kuasa 1. Sama juga, kuasa juga diturunkan sebanyak 1. Boleh? Selepas kita dapat dua bentuk ini, kita balik kepada fungsi y sama dengan 3x kuasa 1. Tanya pada diri, bagaimana kita boleh dapat 3? Okey, 3 sebenarnya adalah hasil darab 3 dengan 1. Jadi saya boleh tulis di sini 3 darab 1.
Kemudian sini kita ada X kuasa 1. Tetapi sini X kuasa sifar. Betul kan? Ini bermaksud apa? Kuasanya juga diturunkan sebanyak 1. Okey, jadi saya boleh tulis 3 darab 1. Kemudian X kuasa 1 tolak 1. 1 tolak 1 akan dapat sifar. Selepas kita memperoleh 3 jawapan ini, sebenarnya kita boleh perhatikan terdapat suatu pola bagi jawapan ini. Okey, kita mulakan dengan nombor 3 ini. Cuba tanya pada diri, apakah yang diwakili oleh 3, 3, 3? Kesemua 3 ini sebenarnya ialah A kan? Nampak tak? A ialah 3, A ialah 3, A ialah 3. Okey, jadi saya boleh tulis A di bawah. Kemudian kita teruskan dengan nombor 1. 1, 2, 3. Tanya pada diri, apakah yang diwakili oleh 1, 2 dan 3? Sebenarnya 1 di sini ialah N. 2 di sini juga adalah N. Dan 3 di sini juga adalah N. Jadi saya boleh tulis N di sini. A darab N, A darab N. Boleh? Kemudian kita perhatikan, kesemua jawapan ini mempunyai pemboleh ubah X kan? Jadi saya salin X saja. Akhir sekali kita lihat pada kuasa untuk X. Di sini kita ada 1 tolak 1. Di sini kita ada 2 tolak 1. Dan akhir sekali kita ada 3 tolak 1. Sebenarnya apakah yang diwakili oleh 1, 2 dan 3? Sama juga. 1 di sini ialah N. 2 di sini ialah N. Dan 3 di sini juga adalah N. Jadi kesimpulan di sini adalah kita boleh tulis X kuasa N tolak 1. X kuasa N tolak 1. X kuasa N tolak 1. Dengan ini kita berjaya mendapat rumus dy dx yang lebih mudah, iaitu dy dx sama dengan A darab N darab X kuasa N tolak 1. Kita hanya perlu darabkan A dengan N, jadi kita dapat A darab N. Kemudian untuk pemboleh ubah X, kita akan turunkan kuasa. Asalnya ialah N kan, tetapi akhirnya ialah N tolak 1. Okey, seperti tadi. Kalau asalnya kuasa 2, kita akan turunkan 1 jadi 1. Kalau asalnya kuasa 3, kita akan turunkan 1 dapatkan 2. Boleh? Jadi sentiasa ingat, kuasa N ini dia akan turunkan 1, jadi kita dapat N tolak 1. Sebagai kesimpulan, jika kita diberi fungsi Y sama dengan AX kuasa N, dan kita diminta untuk mencari dy dx, kita boleh terus menggunakan rumus ini sebab lebih menjimatkan masa. Tetapi jika soalan minta kita cari dy dx dengan menggunakan prinsip pertama, maka kita mesti ikut arahan yang diberikan, iaitu menggunakan rumus prinsip pertama. Jika tak ada masalah, kita akan belajar tata tanda pembezaan. Baik, bahagian ini adalah tentang tata tanda pembezaan. Kita perlu tahu format untuk menulisnya. Pertama sekali, dy dx dikenali sebagai pembezaan y terhadap x ataupun terbitan pertama bagi fungsi y ataupun dikenali sebagai fungsi keturunan sebab ia digunakan untuk mencari keturunan lengkung pada sebelang titik. Okey? Baik, sebenarnya kita mempunyai 3 jenis tata tanda pembezaan yang biasa digunakan untuk menulis terbitan pertama. Tata tanda menulis bergantung pada cara soalan yang ditanya. Untuk cara yang pertama adalah apa yang kita telah belajar tadi. Contoh kita diberi y sama dengan 3x kuasa 2 dan kita diminta untuk mencari dy dx. Di sini kita nampak dy dx kan? Ini merupakan tata tanda menulis yang pertama. Untuk y sama dengan 3x kuasa 2, kalau kita nak cari terbitan pertama, kita mesti menulis dy dx sama dengan jawapan. Okey, bagaimana dapat jawapan? Tadi kita telah bincang, iaitu 3 darab 2 kita dapat 6. Kemudian kita salin pemboleh ubah X dan turunkan kuasa jadi 1. Sebab asalnya 2 kan, jadi 2 tolak 1 kita akan dapat 6X kuasa 1. Dan kuasa 1 ni tak perlu tulislah, kita biar macam ni saja, 6X. Boleh? Ini adalah tata tanda menulis yang pertama. Dan ada pelajar tanya sama ada boleh skip langkah ini. Tak ada masalah. Kalau anda sudah mahir rumus itu, tak perlu tulis 6x kuasa 2 tolak 1. Kamu boleh terus tulis 6x. Okay, sebab 3 darab 2 dapat 6. Kemudian x kuasa 2 akan ditulis sebagai x kuasa 1. Yang penting kuasa itu diturunkan sebagai 1.
So, jawapan di sini adalah 6x. Boleh tak? Ini adalah cara menulis yang pertama. Jadi di sini saya nak memberikan satu kesimpulan. Kalau kita diberikan y dalam sebutan x, iaitu y di kiri dan x di kanan, dan kita perlu mencari terbitan pertama, maka kita mesti menulis dy dx. Okey? Iaitu d pemboleh ubah di kiri per d pemboleh ubah di kanan. Boleh faham? Yang penting y di kiri kan, y mesti di atas. Kalau x di kanan, x itu di bawah. Untuk memastikan anda faham, saya berikan satu contoh lagi. Contohnya kita diberikan fungsi z sama dengan 3y kuasa 2. Kalau z sama dengan 3y kuasa 2 dan kita perlu mencari terbitan pertama. Apakah yang kita perlu tulis? Kita mesti tulis dz dy. Okey, dz dy sama dengan 3 darab 2 kita dapat 6. Y kita salin. Kemudian kuasanya diturunkan sebagai 1. Jadi 2 tolak 1 kita dapat 1. Okey. Dan 1 ini tak payah tulis. Okey, jadi ingat Z ini berada di kiri. Y ini di kanan. Z dalam sebutan Y. Kalau kita nak cari terbitan pertama, pastikan dz dy. Ini adalah format menulis yang pertama. Seterusnya, kita lihat pada tata tanda yang kedua. Kita telah belajar fungsi fx dalam tingkatan 4 bab 1 kan? Dan kita juga faham fx ini sebenarnya sama maksud dengan y. Jadi, kalau soalan bagi fx sama dengan 3x kuasa 2, kita nak cari terbitan pertama, mesti tulis f prime x. Okay, ini formatnya. Kalau dia bagi fx, kita tulis f prime x. Kalau dia bagi y, kita tulis dy dx. Macam tu. So, kita nak cari f prime x. Formula dia sama juga. Cuma kita ubah dy dx kepada f prime x saja. Jadi, saya tulis di sini f prime x sama dengan apa? 3 darab 2, 6. Kemudian kita salin pemboleh ubah x. Kuasanya diturunkan sebagai 1. Jadi, saya terus tulis 1. Okey? Ataupun 6x saja. Jadi sebenarnya sama saja, jangan risau. Cuma tata tanda menulis bergantung pada soalan yang ditanya. Okey, ini merupakan format yang kedua. Dan akhir sekali, jika soalan minta bezakan 3x kuasa 2 terhadap x. Ini merupakan format yang terakhir. Okey, kalau dia tanya macam ni, kita perlu menulis d dx 3x kuasa 2. Sebab di sini kita nampak terhadap x kan? Terhadap x bermaksud dx di bawah. Kita nak bezakan 3x kuasa 2 di 3x kuasa 2 terhadap x bermaksud dx. Kita hanya tukarkan ayat bahasa Melayu ini kepada simbol matematik ini. So, apakah jawapan untuk ini? Sebenarnya sama dengan tadi. Kita hanya perlu bezakan seperti tadi. 3 darab 2 kita dapat 6. Kemudian kita salin x. Kuasanya diturunkan sebagai 1. Jadi 6x kuasa 1. Jika anda rasa tata tanda terakhir ini susah ditulis ataupun tidak biasa ditulis, sebenarnya kita boleh melakukan pengubahsuaian seperti berikut. Kita boleh menggunakan teknik biar. Oleh sebab kita ingin bezakan 3x kuasa 2 kan? Maka saya boleh tulis macam ni. Biar y sama dengan 3x kuasa 2. Sedangkan soalan ini adalah tentang bezakan 3x kuasa 2 terhadap x. Bermaksud saya boleh tukarkan ayat ini kepada bezakan y terhadap x. Sebab apa? Sebab tadi saya sudah biar y sama dengan 3x kuasa 2. Bezakan y terhadap x bermaksud apa? Dy dx. Jadi kalau kita sudah biar y sama dengan 3x kuasa 2, saya boleh tulis dy dx. Maksudnya kita sudah balik kepada bentuk yang pertama. Kalau y sama dengan ini bermaksud dy dx ialah 6x. Dan boleh tak kita buat macam ni kalau kita diberikan format yang ketiga ni? Why not? Mesti boleh. Sebab kita sudah biar y sama dengan ini. Kita bezakan y terhadap x, maka kita boleh tulis dy dx. Jadi kalau kita tulis macam ni, tak ada masalah. So kita boleh buat satu kesimpulan. Ketiga-tiga tata tanda ini menuju kepada terbitan pertama bagi fungsi. Okey? Ia bergantung pada format soalan yang ditanya. Kalau soalan bagi y, kita cari dy dx. Kalau soalan bagi fx, kita cari f prime x. Kalau soalannya adalah bezakan 3x kuasa 2 terhadap x, kita boleh tulis bentuk ini. Kalau tidak biasa, kita boleh guna teknik biar. Boleh?
Jika tak ada masalah, kita akan membincangkan soalan latihan Kediri 2.3 dalam video yang seterusnya. Jika anda rasa video ini dapat membantu rakan-rakan, sila share kepada mereka dan jangan lupa subscribe saluran Teo Maths dan like video ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh komen di bawah dan saya akan cuba membantu anda secepat mungkin. Anda juga boleh cadangkan topik yang kurang faham dan saya akan cuba membuat video yang berkaitan dalam masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.